Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran yang kedua, iaitu masih lagi dalam tajuk perkembangan agama Islam. Okey, kita ulang semula yang dulu. Ingatkan semula perkembangan agama Islam. Ada berapa? Pertama, ingat akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Keempat, apa dia? Muamalah. Dan yang kelima apa dia? Qanun ataupun undang-undang. Kita tengok apa dikatakan dengan akidah. Akidah adalah perkara pertama yang ditekankan oleh Rasulullah, yakni apa dia? Kepercayaan kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu dia akidah. Okey. Ia dikirakan dalam apa dia? Rukun iman. Okey, tengok yang kedua apa dia? Ibadah. Ini diambil daripada rukun Islam. Kemudian apa yang ketiga apa dia? Akhlak. Apa dikatakan akhlak? Akhlak adalah tingkah laku manusia. Tujuan Rasulullah diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada ketika itu. Tengok muamalah. Apa dikatakan muamalah? Iaitu perhubungan sesama manusia. Okey, tengok seterusnya. Perundangan Islam yang pertama, Piagam Madinah. Ini adalah secara ringkas. Kemudian kita tengok terus akidah. Apa dia akidah? Baru ni kita belajar apa dia? Beriman kepada Allah. Perkara pertama ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat. Seterusnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Seterusnya beriman kepada kitab. Dan seterusnya apa dia? Beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhirnya beriman kepada qada dan qadar. Tengok, beriman kepada Allah kita dah belajar dah pada video sebelum ni. Siapa yang belum tengok lagi, boleh tengok semula video yang sebelum ini. Dia terus ke zaman jahiliah. Apa dikatakan jahiliah? Sembah berhala pokok. Ada berapa berhala? 360 berhala. Yang terbesar sekali Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Gelaran Nabi Muhammad Al-Amin. Itu dia. Kesan apa dia? Mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah. Okey, semua tu kita dah belajar pada video yang pertama. Sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua tu, beriman kepada malaikat. Apa dikatakan beriman dengan malaikat? Okey, kita terus rujuk kepada buku teks. Kepada sesiapa yang ada buku teks, boleh baca dan rujuk bersama-sama dengan ustaz. Kita tengok muka surat 4. Okey, boleh tengok semua. Okey. Beriman kepada malaikat. Okey, boleh baca sama-sama dengan ustaz. Malaikat adalah apa dia? Makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah apa dia? Menjadi perantaraan Allah Subhanahu wa taala apa dia? Dalam menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Okey, tengok seterusnya. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di mana? Di Gua Hira. Okey, pada suatu malam Jibril datang dan apa dia? Menyuruh baginda membaca. Jibril telah apa dia? Memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali pada Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala sekiranya Jibril tidak datang. Seterusnya kita tengok, malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas di dalam Al-Quran. Itu dia. Okey, kita balik kepada nota kita. Kita tengok apa dia? Beriman kepada malaikat apa dia?
Tulang semula yang tadi, apa dia beriman kepada malaikat? Malaikat apa? Makhluk suci daripada dosa, dijadikan daripada cahaya. Kisah di gua Hira, adanya fakta penting keistimewaan malaikat, tugas umum dan khusus malaikat apa dia. Okey, kita tengok semula dalam buku teks. Tengok apa dia. Keistimewaan malaikat. Malaikat ialah makhluk unik yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dalam rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ini. Itu dia keunikan malaikat. Keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita tengok seterusnya. Tugas-tugas umum malaikat. Apa dia tugas umum malaikat? Tengok. Mendoakan orang mukmin yang beribadah, bertasbih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin, menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang yang mukmin yang menuntut ilmu. Okey, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Itu dia tugas-tugas umum malaikat. Kalau tak silap ustaz, awak dah belajar dah belakang ni dalam ibadah. Ini sepintas lalu sahaja. Okey, lebih detail di dalam pelajaran ibadah. Tengok malaikat dan tugas-tugasnya. Ingat apa? Berapa orangkah malaikat yang wajib kita ketahui? Ini asas. Okey, dah belajar dah pun ni. Sepatutnya awak tak boleh lupa dah. 10 malaikat apa dia? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Itu dia 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui. Padahal malaikat ada beratus ribu, mungkin berjuta. Kita tidak tahu. Semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas-tugasnya awak baca sendiri dalam buku teks. Rujuk sendiri dalam buku teks. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kali ini. InsyaAllah cukup sampai di sini sahaja. Ustaz harap semua pelajar-pelajar akan mengulang kaji semua pelajaran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.